Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sangat guys kepada Tarbus KJ dengan sumbangan sebanyak RM9.90. Thanks Abang Kimi kerana sentiasa menghiburkan kami dengan teori-teori One Piece. Semoga maju jaya di masa hadapan. Amin, amin. Thank you so much. Seterusnya daripada Saiful Imran dengan sumbangan sebanyak RM23.90. Semangat terus bang, doakan aku berjaya dunia akhirat. Amin. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan juga di akhirat. Daripada Dedi Hagemaru dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan ucapannya thanks. Dia juga, kerana korang nampak kat situ, dia ada join kita punya membership. Seterusnya daripada Abem Mak dengan sumbangan sebanyak RM15. Mantap Bang Kimi, saya rendah hati memohon dan berharap nakama-nakama semua doakan anak saya Anissa Zinirah dan Aldrich Zafran sentiasa sihat selalu. Amin, amin. InsyaAllah saya doakan kepada anak-anak awak supaya dipermudahkan urusan dan juga diberi kesihatan selalu, dan begitu juga dengan anak-anak orang lain juga. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya daripada Apit Chelsea. Wah, kita punya membership ni sekarang ni dah masuk tahun yang kedua dah, tak silap tu. Tengok dia punya membership tu kan, dengan sumbangan sebanyak RM30. Semangat ni yang aku mau dari Mazda. InsyaAllah akan diteruskan semangat ini ya. Daripada Aiman Zarif dengan sumbangan sebanyak RM6. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya daripada Yuito dengan sumbangan sebanyak RM6. Thanks Kimi. Doakan anak syurga autism saya boleh bercakap. Amin, amin ya Allah. Berilah kemudahan kepada brother saya ni ya Allah. Berilah ketabahan kepada hati brother saya ni ya Allah dalam mengharungi ujian ini. Daripada Azril Hakimi dengan RM6 sumbangannya, tolong doakan saya dan isteri dikurniakan zuriat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin. Semoga apa yang awak hajatkan itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak zalim. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita tu bersebab. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah kurniakan zuriat kepada anda. Jadi untuk korang yang nak bagi hadiah dekat aku dan nak berikan sedikit sumbangan kepada aku ucapkan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada korang. Dan thank you juga untuk korang yang sudi meluangkan masa untuk menonton video aku yang tak seberapa ini. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, full spoiler dah keluar. Ternyata hype-nya tak terhenti di spoiler sahaja, tapi full spoilernya lebih dahsyat kerana ada banyak info baru yang telah aku dapat dan tak sabar aku nak ceritakannya kepada korang. Jadi tanpa melengahkan masa, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta dan teori-teori pendek dari aku. Sekiranya korang nak bagi hadiah kepada aku, jangan lupa untuk komen dengan nilai sumbangan super thanks seikhlas hati korang. Join membership yang bernilai RM5 sebulan untuk sertai 10 giveaway, access to one quality content dan menonton 1 jam awal video chapter review setiap bulan. Ayo kita bantu channel ini berkembang setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodomo. Enakan buah kurma dari Timur Tengah, kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Title ataupun judul untuk chapter 1094 ialah Warrior God of Science and Defense, Shinji Garcia Saturn. Lalu color spread di muka depan ditunjukkan dengan mempromosikan anime istimewa Monsters, di mana ini juga karya terbaru dari Oda. Di color spread ini terlihat semua ahli keluarga Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Zoro, Shimotsuki Kuina, Shimotsuki Koshiro, Shimotsuki Kozaburo, Shimotsuki Yasui dan Shimotsuki Ushimaru dengan Onimaru muncul di hadapan. Dan gaya tampilan dari Ryuma dan Zoro adalah dalam keadaan pos serangan. Ryuma masih muda dan bayang naganya berada di latar belakang. Dan ada satu ungkapan, Ipyakusan Jo Hiryu Jigoku. Ini adalah serangan yang digunakan Zoro untuk mengalahkan King, ditulis dalam bahasa Jepun. Kemudian bab bermula dengan memperlihatkan semua pasifista mematuhi arahan Atlas dan telah menyerang pihak Marine. Ternyata Bonnie berani tampilkan dirinya untuk melawan Marine. Dia menggunakan serangan baharu yang dipanggil NDE, Near Death Experience, di mana dia melepaskan pistol ke arah Marine dan mereka berhalusinasi dengan kematian mereka sendiri. Selepas itu Bonnie berhadapan dengan dua Vice Admiral. Salah seorang daripadanya ialah lelaki berdagu panjang dan bermisai. Namanya tidak didedahkan dalam chapter ini. Dia mengenas tongkat panjang dengan cengkerang besar di hujungnya. Vice Admiral yang lain ialah wanita tua bernama Bluegrass. Dia pemakan Nori Nori Nomi, di mana Devil Fruit itu membenarkan dia menunggang dan mengawal semua yang dia tunggang.
ditunggangi. Bluegrass menunggang salah satu daripada pasifista. Jadi Bonnie tidak boleh berbuat apa-apa terhadapnya. Kerana keadaan tersebut, Sanji dengan pantasnya telah melompat ke bawah Vega Tank 8 dan menyelamatkan Bonnie tepat pada masanya. Terlihat satu bulatan ajaib dengan bintang 5 mata dengan simbol nombor 5. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah pulau Egghead bersama-sama dengan letupan api dan kilat hitam. Terdapat satu pengumuman dari Marine mengatakan bahawa Saint Garcia Saturn berada di pulau itu. Marine dengan pangkat Rear Admiral atau pangkat yang lebih rendah tidak boleh melihat langsung ke Saint Saturn. Walau bagaimanapun, tetap ada seorang Marine yang berdegil dan telah bertentang mata dengan Saturn dan tiba-tiba kepalanya meletup. Lalu kita boleh melihat Saturn dengan jelas. Bahagian bawah badan Saturn ialah laba-laba seperti Black Maria dengan corak berbentuk api. Janggut dan rambut Saturn menjadi seperti awan yang mengalir. Dia juga mempunyai awan hitam yang membalut lehernya seperti luci dan kaku. Wajahnya kelihatan seperti manusia tetapi hidung Saturn lebih lebar dan dia mempunyai 2 tanduk besar dan topinya. Nampaknya dia menggunakan hybrid Awaken formnya, tetapi ia tidak disahkan dalam spoiler ini dan nama untuk buah syaitan ini juga masih tidak diberitahu. Tetapi Saturn kelihatan seperti Ushi Oni atau Gyuki, bahawa ia adalah yokai dari cerita rakyat barat Jepun. Lalu adegan beralih kepada scene pertarungan Luffy melawan Kizaru. Luffy dan Kizaru terlihat kedua-duanya tercungap-cungap. Kizaru berkata yang dia tidak boleh meneruskan pertarungan ini atau dia tidak akan menyelesaikan misinya. Kemudian Kizaru terbang dengan kelajuan super untuk menyerang Vegapunk. Kizaru menembak laser pada Vega Tank 8 tetapi ia terlepas. Bagaimanapun laser itu telah memusnahkan Cloud Road yang menyebabkan Vega Tank 8 jatuh ke tanah. Tiba-tiba suara Saturn kedengaran di seluruh pulau Egghead. Saturn berkata, "Pasifista, berhenti!" Semua karakter kuat di pulau itu iaitu Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbe dan Vice Admiral tiba-tiba berhenti kerana mereka merasakan aura yang sungguh luar biasa. Selepas itu Luffy dan Kizaru meneruskan pertarungan mereka. Terlihat Luffy telah pun mengejar Kizaru. Kizaru berkata, "Hey Luffy, form kau itu sudah sampai hadnya, bukan?" Kemudian Luffy memukul Kizaru dengan serangan baru yang dipanggil Gomu Gomu no Star Gun. Pukulan Luffy tersebut telah menembusi muka Kizaru sama seperti saatnya Kaido di Onigashima, tetapi serangan kali ini menghasilkan banyak kesan bintang. Kizaru berkata, "Oh, ini teruk." Setelah itu terlihat kedua-dua Luffy dan Kizaru jatuh ke tanah bersama-sama dan Saturn juga memandang ke atas iaitu tepat ke arah Luffy semasa dia jatuh dan Saturn berkata, "Nikah." Dan ditunjukkan Luffy bertukar kepada bentuk lelaki tua apabila dia tiba di tanah. Di halaman berganda terakhir chapter ini, ternyata Saturn telah berhadapan dengan Bonnie, Sanji. Bonnie mengingati sesuatu dari masa lalunya, tetapi kita tidak tahu siapa orang yang menyebut perkataan yang Bonnie ingat itu. Dan ditunjukkan Bonnie's memories, di mana dia berkata, "Saya telah memberi arahan, Vegapunk pasti tidak ada kesedaran yang kekal, tetapi jika kamu berbuat demikian, koma akan." Selepas itu Bonnie melompat dan menikam dada Saturn dengan pedangnya. Kemudian terlihat ada darah telah mengalir dari dada Saturn. Dan tamat untuk full spoiler 1094 ini. Jadi nantikan juga chapter review aku dan aku cuba usahakan secepat yang boleh apabila keluar sahaja full chapter nanti. Full spoiler sahaja dah seseru ini guys. Tak tahulah macam mana chapter reviewnya nanti guys. So jangan lupa untuk nantikan chapter review daripada Kimis Coverto. Aswad Syahrom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Bang Kimi dan nakama semua. Pada pendapat saya, kesemua Gorosei mempunyai buah mythical Zoan yang berkait dengan Underworld. Since recent leaks mengenai rupa Saturn sangatlah mengerikan dan cara dia berubah form dia seperti mempunyai lakaran pemujaan syaitan, di mana berkait juga dengan siluet Imu yang mempunyai arrow tail atau arrow shadow. Ini sekadar pendapat saya. Harap semua nakama sihat-sihat saja insya-Allah. Daripada Azfa 7, Bang Kimi tolong baca komen saya kali ini. Terima kasih. Saya yakin arc terakhir sebelum Straw Hat Pirate sampai ke Laugh Tale dan selepas arc lawan Blackbeard and crew ialah Luffy and crew lawan Imu and Gorosei, but Luffy lawan Shanks dan Zoro versus Mihawk akan jadi arc Elbaf, iaitu pertempuran merebut kehormatan atau Nico Robin. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebabnya ialah Imu versus Luffy dan Gorosei Ethan Baron v Nasujuro nampak macam guru Zoro waktu kecil lawan Zoro, dan 4 lagi Gorosei versus 8 lagi kru Mugiwara. Ataupun final arc ialah Straw Hat Pirate versus Imu, Gorosei, Red Hair Pirate dan Figure Land Family. Seterusnya komen datang
daripada Zab. Hai bro Kimi, aku sangat-sangat tertarik dengan karakter Buggy dan aku ada teori yang aku rasa tak boleh ditolak mentah-mentah. Pada awalnya kita tahu Oda hanya nak buat One Piece selama 5 tahun, tapi jalan cerita semakin expand dan banyak watak-watak baru yang pastinya direka Oda selepas jangka waktu itu. Oda juga pernah bagi tahu ending One Piece sudah ditetapkan dan of course lah kru Mugiwara akan capai semua impian mereka. Cara bagaimana itu kerja Oda untuk menzahirkan sudah pasti bukan straightforward. Berbalik pada Buggy, watak Buggy adalah 5 terawal muncul dan aku yakin berdasarkan plan asal 5 tahun itu, Buggy pasti akan jadi vital character di arc climax nanti. Kita semua tahu Laugh Tale tidak boleh ditembusi oleh Devil Fruit user dan di sinilah pentingnya peranan Buggy dan Devil Fruitnya, di mana aku percaya Buggy dengan awakeningnya bukan sahaja mampu memisahkan dirinya sendiri, malahan mampu memotong atau memisahkan Devil Fruit itu sendiri daripada usernya. Luffy mungkin akan menggunakan atau memanipulasi kemampuan Chop Nomi milik Buggy untuk memisahkan Devil Fruitnya sendiri, sementara untuk masuk ke dalam Laugh Tale di final saga nanti. Buggy mungkin masih belum sedar ability penuh beliau sebagaimana Luffy di kala ini, tapi mungkin Oda akan buat dia menyadari secara tidak sengaja sedikit masa lagi. Dengan sejarah Buggy sebagai nakama Shanks dan pirate Goldie Roger serta status Yonko sekarang, dia bukan badut picisan. Jika world government sangat aware dengan nikah Fruit Luffy, dah tentu rahsia kekuatan Chop juga berada di hujung jari world government. Bila kita berteori secara langsung, kita sebenarnya menyelami pemikiran kompleks creator One Piece itu sendiri, which is Oda. Kita tahu filosofi Oda yang suka bermain dengan number dan plot twist. The way he formulate and build up storyline is out of this world. Aku tidak akan terkejut sekiranya Oda akan expose plot twist paling epic, yang mana One Piece yang misteri ini adalah pecahan puzzle kepada sesuatu objek, which is the bigger piece yang semua peminat One Piece dah lihat tanpa sedar sepanjang 20 tahun lepas. Benda ini di depan mata kita selama ini tanpa sedar. Kenapa Goldie Roger mengatakan kehadiran beliau terlalu awal di Laugh Tale? One Piece yang ditemui hanyalah important part yang tidak berguna tanpa the other big piece yang ketika itu masih belum muncul ataupun matang. Pastinya Goldie Roger tahu the big piece hanya akan wujud dalam jangka waktu tertentu. Cuba kita kaji apakah objek, entity yang belum muncul semasa era Goldie Roger yang sekarang sudah ada. Oda pasti dah bagi hint, cuma belum ada yang betul-betul mampu mentafsirkannya kerana semua jawapan berada dalam kepala Oda Sensei. Thank you Kimi Scoverto, you're the man, and you too my brother. So guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton dan meluangkan masa korang dengan video ini. Aku hargai sangat-sangat masa korang dan kesudian korang untuk komen, dan apatah lagi yang komen dengan super thanks. Jadi itu saja perkongsian aku untuk hari ini. And gang, seperti biasa, before I end, sedikit renungan. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 4 perkara. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan keredaannya pada suatu ibadat. Jangan kita remehkan walau sekecil mana pun ibadat. Boleh jadi itulah Allah redha pada kita. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan kemurkaannya pada suatu maksiat. Jangan buat maksiat sekalipun kecil, kerana boleh jadi yang itulah Allah murka kepada kita. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan mustajabnya doa pada waktu-waktu tertentu. Berdoalah pada bila-bila masa, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan para walinya di kalangan para hambanya, supaya kita hormat pada semua manusia. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi